Nahmaduhu wa Nanti nasta'inuhu wa sabar. nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat yang diberikan kepada kita, dan alhamdulillah malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita ataupun perbincangan kita tentang Israiliyat. Israiliyat ini ialah kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir maupun juga dalam buku-buku yang diambil ataupun disadur daripada kitab-kitab tafsir tadi, termasuklah juga hikayat-hikayat yang ada di Nusantara kita ini yang bersumberkan daripada Israiliyat, iaitu sumber daripada pendeta agama Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka masih kekal dalam agama asal mereka ataupun mereka telah memeluk Islam, namun mereka membawa cerita tadi ke dalam masyarakat Islam dengan sangkaan bahawa kisah yang mereka kongsikan itu adalah kisah yang betul. Kan? Baik, sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat ini sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama dan juga sarjana Islam ada 3. Yang pertama ialah menerima sepenuhnya. Kan? Maknanya ada kisah yang diterima. Ada kisah yang diterima selagi ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat serta logik akal dan sebagainya. Yang kedua ialah yang ditolak kerana dia bersalahan dengan akidah hukum hakam syariat dan juga bersalahan dengan fakta serta logik akal. Dan yang ketiganya ialah disebutkan sebagai maskut anhu, yang didiamkan tentangnya ataupun juga tawakkuf yang ditangguhkan. Artinya ulama tidak memberikan sebarang komentar sama ada ia boleh ditolak atau ia boleh diterima. Maka sebahagian daripada ilmuwan hari ini mengambil pendekatan yang lebih lunak, iaitu jika hendak disampaikan kisah yang kategori ketiga ini, maka perlu dimaklumkan kepada khalayak, contohnya kepada anak-anak umpamanya, bahawa kisah ini adalah kisah Israiliyat. Kan, kisah Israiliyat sebab dia tidak ada sangkut paut dengan aspek akidah, aspek ibadah. Dia hanya berupa kisah dan mungkin juga dari sudut fakta, dan termasuklah juga apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Baik, untuk malam ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah berada pada kita dah masuk siri ke-14. Kita dah masuk siri 14, ancaman bahaya Israiliyat, anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Hari ini Sabtu 31 Julai. Orang kata berada di hujung Julai. Kan, bukan hujung dahan. Baik, 2021 bersamaan dengan 18. Kan, 18 ke? Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan malam ini kita akan menyinggung ataupun membincangkan kisah Sheba. Kan? Kisah Balqis ataupun Ratu Sabah. Cerita tentang Raja Balqis ataupun Ratu Balqis ini pun juga saya kira telah pun lama dibincangkan ataupun diceritakan ke dalam masyarakat kita. Jadi mungkin cerita berkenaan dengan Ratu Balqis ini ada bercampur aduk antara 3 kategori tadi. Mungkin ada sebahagiannya boleh disampaikan, kan? Ada sebahagiannya yang mana mungkinlah kita tengok sama ada kisah ini bagaimana. Baik, kita bermula. Umum mengetahui bahawa kisah
antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Sabak atau lebih dikenali dengan nama Ratu Balqis. Biasa orang tahulah kan. Saya tak pastilah kalau generasi muda hari ini ni tahu atau tidak, wallahu alam, sebab generasi muda ini dia berbeza dengan generasi yang lama lah, generasi ayah. Baik, kisah silam ini ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Naml, ataupun orang kita panggil An-Namlu kan. Yang saya dah sebutkan masa Al-Ra'du, baik surah Al-Ra'du, surah An-Namlu, tapi dengan Al-Kahfu tak dibaca, Al-Kahfu dibaca dengan Al-Kahfi. Tak mengapalah, itu dari sudut sebutan. Patutnya kita kena selaraskan hujung tadi tu. Kalau nak bagi depan lah. Baik. Ada disebutkan di dalam surah An-Naml ataupun An-Namlu, kita raikan yang sebutan masyarakat kita ni daripada ayat surah ke-27 mengikut tertib atau susunan daripada ayat 23 hingga 44. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada kitab-kitab tafsir ataupun juga terjemahan tafsir ini, kebiasaannya contohlah kata yang saya ada pun di hadapan saya ini tafsir apa dia ni? Tafsir Al-Quran Al-Muhaimin. Ini hadiah daripada sahabat saya. Kan? Dia cetak khusus untuk diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka antara yang orang kata jenis lah yang ada ni ialah secara bertema. Kan? Baca dalam beberapa ayat, 5-6 ayat ada tajuk-tajuk kecil. Sebagai contohnya tajuk kita ni lah. Kan? Tajuk kita ni kalau mula daripada surah An-Naml ni, mula daripada ayat pertama, ayat 14, ayat 15, okay, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Kemudian ayat 20, pembicaraan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud ataupun burung belatuk. Jadi dia tak banyak, dia tidak ada sub, maknanya ada tajuk saja. Jadi tidak ada tajuk kecil. Sebahagian daripada kitab tafsir terjemahan ataupun kitab tafsir ini ada lagi dia punya sub tajuk. Jadi bergantung kepada editor dan sebagainya lah. Kan? Baik, jadi bermula dengan kisah burung belatuk ataupun burung hudhud yang bawa berita daripada sebuah negeri. Ini kita maklum tak tuan-tuan? Kan? Kisah Nabi Sulaiman ni antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia ialah dia dapat berkomunikasi dengan segala jenis haiwan. Jangan tanya saya bagaimana, apa bahasa yang digunakan, wallahu a'lam, kerana Al-Quran tidak menceritakan dan Nabi SAW pun sama tidak menceritakan kan bagaimana berlakunya komunikasi antara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini dengan haiwan-haiwan tersebut kan. Itu wallah tak perlu kita nak menyusahkan, kita nak cari, kerana yang paling penting ialah ibrah di sebalik sesuatu peristiwa ataupun perkara yang terjadi. Jadi yang ini kita maklum daripada kecil-kecil dulu lagi lah, bahawa kisah burung belatuk ataupun burung hudhud ini hilang, tak dapat dikesan oleh Nabi Sulaiman. Dan tiba-tiba dia pun bawa baliklah cerita kan. Maka diceritakan, ini ada dalam Quran tak? Diceritakan di dalam surah An-Naml ayat 23. Kan, ayat 23 inilah dia punya intipati ni. Diceritakan kepada Nabi Sulaiman bahawa Sabak ialah sebuah kerajaan yang ada bala tentera yang cukup lengkap dan diperintah oleh seorang raja, oleh seorang ratu wanita yang ini juga disebutkan dalam Quran. Sebab kita ambil ayat-ayat Al-Quran. Kan kalau tuan-tuan bacalah ayat 24 dah. Ayat 24, wajadtuha wa qaumaha, aku dapatinya perempuan tadi merujuk kepada ratu di negeri yang disebutkan itu, yakni Sabak,
wa qaumuha dan kaumnya yasjuduna lisyamsi. Mereka ni menyembah matahari. Jadi yang menyembah matahari serta ada mahligai ataupun singgah sana istana yang besar dan dengan segala macam kemewahan. Baik. Kisah Ratu Sabak ini ataupun Sheba dalam tradisi dalam tradisi di Old Testament. Ini dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Baik. Sebelum kita nak panjangkan perbincangan kita tengoklah sedikit. Sabak ini ialah hari ini berada di Yaman lah, dan sebahagian sejarawan mengatakan dia ni adalah di Himyar. Kalau dalam konteks moden hari ini ialah kita di Yaman lah, kan? Sebab dia dekat dengan Sana'a. Yang dalam kitab-kitab tafsir disebutkan memakan masa perjalanan 3 mil. Maknanya mungkin 3 hari ataupun 3 batu. Lebih kurang wallahu a'lam lah, kan. Dan dari sudut latar belakang sejarah, dinamakan Sabak sempena dengan nama tempat kelahiran pengasas dia, Sabak bin Yazid bin Yasrib bin Qahtan. Ada kaitan dengan nama pengasas kepada tempat tadi. Dan nama Sabak sempena dengan orang pertama yang menawan tawanan raja-raja Arab dan memasukkan tawanan tadi ke negeri Yaman pada masa itu. Ini dari sudut nama, macam Kuala Lumpur lah, kan, ada nama dia. Seremban apa puan? Justifikasi, kan, mesti ada tak, kan. Setiap tempat ada apa kita kata sebab yang tersendiri bagaimana tempat-tempat itu mendapat nama dia. Baik. Sebahagian ahli sejarah mengatakan bahawa dia ni yang membangunkan kota Sabak dan empangan Ma'rib. Kalau belajar sejarah masa sekolah ada disebutkan empangan Ma'rib. Okay. Dalam kitab Genesis ataupun kitab Perjanjian Lama di Old Testament, Sabak yang dikatakan Syabak juga adalah sebagai sebuah pusat perdagangan penting. Dan para pedagangnya berniaga dengan orang Ibrani. Orang Ibrani ni orang apa? Siapa Ibrani ni? Ibrani. Yahudi ke Ustaz? Yahudi ke? Kan. Daripada Abara ni orang yang menyeberang. Yang merujuk kepada mereka yang menyeberang. Jadi yang menyeberang di sini ialah dirujuk kepada orang Yahudi. Sebab kita pun tahu bila kita tengok peta Arab Saudi ni yang macam kaki tu, tak. Yaman ni berada di bahagian selatan. Kan? Kita baca dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi business center antara selatan dengan utara. Di selatan ialah Yaman, manakala Mekah sebagai pusat transit, kan, pertukaran musim tadi tu. Okey, dan di Syam, kawasan utara tu adalah Syria ataupun di Syam lah, kan. Itu masa zaman tersebut lah. Dan bila sampai ke Syria, maknanya barang-barang dagangan tadi dia akan naik pula ke Rom sanalah, kan. Baik. Dalam Perjanjian Lama juga ada disebutkan kisah kunjungan Ratu Sabak ini jumpa dengan Nabi Sulaiman, dan Ratu Sabak ini datang ke Jerusalem. Sebab kita kena ingat di manakah Nabi Allah Sulaiman itu berada, kan? Di Palestin. Hari ini kalau Jerusalem ni di pusat bandar Israel lah, kan. Jadi kalau bayangkan daripada Sana'a ni lah lebih kurang lah, supaya kita nampak kan, gambaran ni daripada Yaman kan merentasi apa kita panggil padang pasir ni, Mekah ke Madinah ke, kan, sampailah ke kawasan Tabuk, masuklah ke Syria tu, sampailah ke Jerusalem sana, kan, Baitul Maqdis. Lebih kurang macam itulah, maknanya dari sudut jarak tu agak-agak berapa, mungkin dalam 2000 km ke jalanan. Baik, jadi dia pernah pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman di Jerusalem. Kalau dari sudut penceritaan, orang boleh cerita ni. Saya selaku apa kita kata pencerita,
Kalau style yang tidak jaga tutur kata, okey, jumpa kat mana? Jumpa kat opis. Betul ke? Jumpa kat dekat pejabat. Kita tidak tahu, maka bila kita tidak tahu kan, kerana uh, rekod yang sahih sama ada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tidak menceritakan, maka sebaik-baiknya pencerita juga tidak menakut tambah. Walaupun tujuan menakut tambah itu untuk nak menambahkan lagi perisa. Kan? Contoh jumpa kat pejabat ke, sebab dari sudut rekod tidak menyebutkan sebegitu, supaya audiens ni boleh faham. Inilah yang kadang-kadang berlakunya tokok tambah, yang akhirnya okey, memang seronok. Kan? Jadi pergi jumpa Nabi Sulaiman di Jerusalem dan dikawal, biasalah, mana-mana raja pun dia ada barisan pengawal dia tak kan, bodyguard dia yang ramai kan, dan unta-unta yang membawa macam-macam hadiah ni lah. Ini sebagai introduction, bawa wangian, emas, perak dan seumpamanya lah. Baik, dalam Al-Quran Al-Karim, kisah Ratu Balqis ini ada disebutkan, saya sebutkan secara subtema lah, daripada ayat 22. Ayat 22 ni kalau ikutkan urutan dimula dengan 23, tapi 22 ni berkenaan dengan berita tentang Balqis yang disampaikan oleh burung hudhud itu. 22. Kalau 23, ayat 23, ini wajadtu mura'atan, adik yang kita akan baca nanti. Jadi sesungguhnya aku telah dapati ataupun aku jumpa seorang wanita yang memerintah dan dia diberikan dianugerah dengan segala sesuatu dan dia ada ada singgasana yang besar. Okay, ayat 27 hingga 31, ini tema dia. Kan pendapat Nabi Sulaiman kepada Hudhud setelah Hudhud tadi, burung tadi, ceritalah tentang kerajaan Sabak ini dan berlakunya mesyuarat yang dibuat oleh Ratu Balqis setelah terima surat daripada Nabi Sulaiman, kemudian penolakan Nabi Sulaiman terhadap hadiah. Ini hadiah ni. Balqis, singgasana ataupun mahligai istana Balqis yang sangat cepat dipindahkan, kan, ni kita pun maklum ceritanya, dan diubahkan keadaan singgasana Balqis ni, dan Ratu Balqis ini menyerah diri bersama Nabi Sulaiman. Baik. Siapakah Balqis? Siapakah Balqis? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana ada clue tadi, kata burung hudhud kan, yang Allah sebutkan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku, kata burung hudhud, menemui seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia utiyat, dan wanita itu utiyat diberikan min kulli syai'in, segala sesuatu, walaha, dan baginya, arsyun azim, dia ada mahligai, ada istana yang besar. Baik, ini yang disebutkan kan. Baik, persoalan Al-Quran tidak menyatakan nama wanita tadi Balqis. Dari mana sumbernya? Kan? Dari mana sumbernya? Maka bila kita balik kitab-kitab tafsir, kita akan jumpalah kan, yang dimuatkan oleh para ahli tafsir sebagaimana berikut. Baik, ada beberapa lah, kalau kita rujuk kepada tafsir As-Suyuti umpamanya, kan, tafsir Al-Khazin dan sebagainya, ada. Baik, dia penulis-penulis tafsir ini menukilkan beberapa pandangan, seperti kata penulis kitab tafsir, antaranya Hasan Al-Basri, kata wanita tersebut ialah Balqis bin Syurabil. Kan? Wanita tadi bernama Balqis bin Syurahil. Okay, Ratu Sabak. Dan ada juga Qatadah kata mak dia tu jin wanita. Kan? Mak dia jin wanita.
Baik, kata Ibnu Jurayj, Balqis binti Zu Syarh, Shin Ra Kha, kan Syarh, dan ibunya adalah Baltaqah. Mungkin dalam setengah penulisan disebut Balta'ah. Saya refer dalam kitab Arab disebut Baltaqah. Baik. Dan kata Abdul Razak As-Sun'ani, dia kata Ma'mar mengkhabarkan kepada kami bahawa Qatadah kata berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, maknanya nak memberikan penjelasan tentang inni wajadtu mura'atan, wanita ini kan ialah wanita itu berasal daripada keluarga kerajaan yang memerintah dan ada 312 pemimpin. Sebahagian riwayat menyebut 300, sebahagian riwayat menyebut 312 pemimpin Dewan Musyawarah. Maknanya kalau kita panggil apa, ahli kabinet lah kot, ataupun macam ahli parlimen lah. Kan, di mana setiap satu pemimpin ni ada bawah dia rakyat jelata yang dia bertanggungjawab kepada 10,000 orang. Jadi tuan-tuan kalilah. Kalau 300 kali dengan darab dengan 10,000 berapa? Itulah secara kasarnya rakyat yang berada di bawah pentadbiran Ratu Balqis, Ratu Sabah ini. Clear tak? Kan? Berapa? Tambah 2 kosong. Kan? Jadi 3 juta. Betul tak? Betul tak? 3 juta. 10,000 kali 300. Kan? Jadi rakyat di Sabah masa tu 3 juta lah lebih kurang. Okay, kerajaan ini berada di dekat dengan Maghrib lah. Okay? Dan berhampiran juga dengan Sana'a. Baik. Yang ini ada disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Suyuti. Kan dari sudut nama dia. Cuma kalau tuan-tuan tanya saya, okey, sahih ke tidak Ustaz? Jawapannya nama sebegini kan, isu ini ataupun perkara ini masuk dalam kategori yang ketiga. Ulama tidak berikan komentar bermakna dia mungkin betul mungkin tidak betul dan tidak mengapa, kerana dia tidak melibatkan perkara akidah dan juga ibadah. Kan? Baik, habis yang mak dia tu jin, macam mana? Wallahu a'lam. Kan? Jadi mungkinlah pada masa itu kerana ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman itu, dia dapat berkomunikasi dengan apa kita kata jin, kan, dengan jin dan syaitan lah. Baik. Dan ada lagi satu lagi, kalau tuan-tuan baca kisah ratu wanita yang memerintah di kawasan Yaman ini, Queen Arwa. Namun Queen Arwa ni kalau kita mencermati dia punya sejarah latar belakangnya, dapatlah dirumuskan sebagai seorang penganut Syiah Ismaili. Dan kubur dia hari ini menjadi tempat sembahan. Tuan-tuan carilah tengok, kan, tarik saja Ratu ataupun Queen Arwa ke, tengok sendirilah bagaimana dan tuan-tuan buatlah kesimpulan. Baik. Isu yang agak rare lah pada malam ini, macam juga cerita benarkah Nabi Yusuf AS berkahwin dengan Zulaikha. Dan malam ini betul ke tidak Nabi Sulaiman kahwin dengan Balqis ni? Betul ke? Betul ke? Pernah dengar kan? Ada juga orang doa, kan? Dia sampai doa Adam dan Hawa, kan? Kemudian Yusuf dan Zulaikha, Sulaiman dan Balqis, kan? Jadi begitulah juga ramai juga sebahagian daripada anak-anak kita ni, orang kita ni menamakan anak mereka dengan, kalau yang tadi Zulaikha, yang ini pun Balqis. Orang duk tanya lagi, habis ada kaitan dengan jin. Itulah, kan, kerana Balqis ini adalah anak jin. Mana mak dia tu jin. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Kan? Betul tak? Yang tersebar cerita, kan? Baik. Persoalannya ialah betul ke tidak Nabi Sulaiman AS kahwin dengan Balqis ni? Menurut Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib,
kisah mereka kahwin ini tidak pun disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tak ada pun dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi apabila tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak ada disebutkan dalam hadis yang sahih, bermakna kisah tadi adalah kisah yang tidak betul. Kan? Justru bila kita nak sebut, maka sebaik-baiknya kita tidak kaitkanlah, kan, kerana tidak ada bukti yang sahih yang mereka itu berkahwin. Jika ada pun masuk dalam dakwaan Israeliat yang masih lagi beleha, masih lagi samar-samar kesahihannya. Itulah yang diberikan penjelasan oleh Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ini. Ini tafsir dia lah, kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Baik. Ada lagi, satu lagi ialah kata Fakhruddin Al-Razi ini, ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman AS dia tidak kahwin dengan Balqis. Tetapi sebaliknya mengahwinkan Ratu Sabah ataupun Balqis itu dengan raja atau pemerintah negara Hamadan. Wallahu a'lam. Kan? Jadi benda sambil lalulah, angin berlalu, betul tak betul, wallahu a'lam. Kan? Kalau nak cerita pun begitulah. Kan? Baik, kisah antara Nabi Sulaiman dengan Balqis ini berhenti setakat tu saja. Dan dalam, kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Naml ataupun An-Naml pun setakat tu saja yang diceritakan. Kan? Tidak dinyatakan perkahwinan antara mereka berdua sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada disebutkan juga doa yang tertentulah. Baik. Dan sebab dikatakan, bila ada dikatakan bermakna sesuatu cerita kisah itu adalah tidak sahih lah. Kan? Dan tambah pula kononnya pula. Dikatakan selepas tu pula Nabi Sulaiman ni dengan Ratu Sabah ni, yakni Balqis yang ataupun Ratu Sabah ini kahwin. Dan ada dapat anak. Daripada anak itulah lahirlah keturunan raja-raja di kawasan Ethiopia, kan, dan Abyssinia. Ini kononnya, kan, walaupun benda ni tidak betul. Sebab apa? Sebab bagi golongan Yahudi ini, mereka nak justify bahawa mereka tu adalah mempunyai susur galur salah silah keturunan daripada yang ini. Kan? Dari sudut justifikasi mereka, sedangkan tidak ada rekod sahih yang menunjukkan sedemikian. Okey, settle. Jadi kalau tanya kahwin, tak, jawapannya ialah tidak ada rekod yang sahih, tidak ada evidence dan bukti yang konkret menunjukkan mereka itu kahwin. Maka sebaik-baiknya kita tidak mengatakan yang mereka itu berkahwin walaupun ada cerita yang menyebutkannya. Kan? Kita berpijak atas dasar kesahihan fakta. Maknanya mesti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, maka sumber tadi itu barangkali sumber Israeliat ataupun yang seumpamanya. Baik, yang kedua, tidak, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Tadi Balqis, okey, yang kedua kahwinan, yang ketiganya ialah berkenaan dengan pembinaan istana Ratu Balqis. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan mengenai istana ataupun singgahsana. Sebab dalam terjemahan yang ada disebutkan istana, ada sebahagian menterjemahkan kepada singgahsana, ada juga mahligai, kan. Jadi lebih kurang maksudnya tak sesuai dengan kedudukan dia sebagai raja, maka orang tak panggil rumah, orang panggil istana lah, kan. Okay. Istana atau singgahsana Balqis sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml juga ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila lahad khulis sarh. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah ke dalam istana itu. Istana mana ni? Kan? Istana mana? Falamma ra'athu, bila dia, yakni Balqis ini melihatnya istana tadi, hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Maksud istana mana? Istana Sulaiman ke? Ini tuan-tuan apa maklum ada cerita ni? Tak.
cerita yang Balqis ini, si Ratu Balqis ni angkat kain sikit lah kan, dan nampak betih dia. Itu yang kita dengar lah daripada zaman berzaman. Maka dikatakan kepadanya, yakni kepada Balqis, masuklah kamu ke dalam istana. Maka tak kala dia pun masuk dan melihat lantak istana tadi, dikiranya air kolam. Hasibathu lujatan. Dia ingat air kolam sebab apa? Sebab lantai itu yang dibuat daripada kaca. Wa kasyafat an saqaiha, dan tersingkaplah kedua betisnya. Macam kita lah tuan-tuan kan. Kita nak masuk dalam air ni, kita angkat kain sikit lah kan, ataupun kalau ada yang pakai seluar, kita pun lipatlah seluar supaya tidak basah kan. Nampaklah betis kita dengan bulu roma dak. Baik, bulu betis. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarib. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini ayat ni dipotong dah daripada ayat 23 tadi, ni hujung. Kan? Tuan-tuan boleh bacalah dia punya rentetan ayat yang bermula daripada ayat 23 sampailah kepada 44 ini adalah hujung dah. Kan? 23 hingga 44. Artinya pada sini kita dapat ambil poin. Jadi bila Balqis ni masuk ke dalam istana Raja Sulaiman ataupun Nabi Sulaiman, Solomon kan orang putih panggil, dia angkatlah betih dia kan. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarid. Sulaiman kata, Nabi Allah Sulaiman kata, sesungguhnya dia adalah istana licin yang dibuat daripada kaca. Balqis kata, qalat rabbi inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Sulaiman. Maknanya dia menerima agama yang dianut oleh Nabi Allah Sulaiman, lillahi rabbil alamin. Kalau dalam bahasa mudah kita, dia masuk Islam lah. Kalau dalam bahasa mudah kita lah kan. Jadi dia menerima agama yang dipegang oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Baik, dari sudut huraian, Imam Ibn Jarir At-Tabari, As-Sa'labi, Al-Baghawi, Al-Khazin. Kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi dari sudut kronologi tahun, kan? Mereka ini kan, yang ni 300 lebih dan sebagainya. Al-Khazin tahun Al-Baghawi berapa, 500 lebih yang meninggal lah, menyebutkan bahawa Nabi Sulaiman nak kahwin dengan Balqis. Ini dari sudut sumber ni kan, sumbernya dari mana? Lalu ada orang kata kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya kaki Balqis ni macam tapak kaki hema ataupun tapak kaki keldai. Dan seorang yang berbulu di kaki, ada bulu di kaki dia. Kaki itu merujuk kepada betih lah. Kan? Lalu Nabi Sulaiman pun suruhlah orang buat istana. Kan? Buat istana, dan rakyat jelata ni buatlah istana dengan ada ciri-ciri ataupun sifat-sifat tertentu. Dan ketika mana Balqis dah sampai dah ke istana Nabi Sulaiman, dia masuk dan dia terpegun dengan keindahan seni bina istana Nabi Sulaiman tadi. Ketika dia ingin mengharung kawasan berkaca, lantai itulah yang dia sangka air, dia pun angkatlah kain dia, dan ini ada dalam tafsir ni, membolehkan Nabi Sulaiman dapat tengok kaki Balqis. Kan? Jadi membolehkan Nabi Allah Sulaiman dapat melihat kaki Balqis, dan baginda mendapati Balqis adalah manusia yang ada kaki dan betih yang cantik. Push, betul ke ni? Agak-agak tuan-tuan baca macam mana? Apa rasa? Biasa sahaja ataupun ada something yang tak kena ni? Macam peristiwa yang berlaku antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, kan? Atas naluri kemanusiaan, memanglah Nabi Yusuf, walaupun dia Nabi dan Rasul, dia ada naluri. Tapi Allah jaga dia tak, kan? Allah jaga dia dengan burhan, kan, yang menyebabkan dia ni tidak memberi tindak balas terhadap apa kita kata nak kata perlawanan ataupun juga godaan wanita tadi ataupun Zulaikha, kan? Jadi yang ni pun samalah, ini cerita. Jadi kalau kita bercerita kepada orang lain, jadi seolah Nabi Sulaiman ini
Kalau bahasa kita ini apa dia tuan-tuan? Orang lelaki dia tak ada lah apa dia mata keranjang ke, istilah yang negatif lah. Kan pantang lepur, pantang boleh tengok tak? Tak apa ustaz, sekali tengok free, tak berdosa. Alasan pula. Kan? Baik, jadi bila Nabi Sulaiman ni dia pun dapatlah tengok kerana Balqis tadi tu. Kan? Ataupun tuan-tuan nak buat pun kat rumah pun boleh lah. Orang yang ada okey buat macam tu. Bermakna tamu nak mari rumah kita, nak terpaksa masuk dalam air. Kan, terpaksa masuk dalam air bermakna kita dapat melihat kaki tetamu kita. Tengok yang lelaki tak apalah, tapi nak tengok wanita, kita tahu dan kita faham bahawa kaki wanita adalah aurat. Bukan cerita Sa'diah dengan Piramli, kan? Dalam hutan berpayung, bila masuk sungai pakai selipar. Dah apa jawapannya? Kan? Namun begitu, dia ada bulu di kaki dan keadaan ini tidak disenangi oleh Nabi Sulaiman. Betul lah, kalau dari sudut naluri kita ni, orang lelaki lah. Kan? Nabi pun, Nabi SAW pun, Nabi Sulaiman AS pun tanya kepada mana rakyat jelata lah, kepada pegawai dia ni, boleh tak kalau kita kata nak cukur lah, kan? Jadi pencukur yang dibuat daripada besi dengan zaman tersebut. Dan Balqis kata, aku tidak pernah disentuh oleh besi sebelum ini. Nabi Sulaiman kata lagi kepada jin, kan? Jin jawab tak tahu. Nabi Sulaiman pun okey tanya pula setan. Setan jawab apa dia? Boleh. Kami akan tukarkan bagi kamu sehingga dia menjadi perak putih. Lalu setan pun gunakan ilmu yang ada pada dia, kan? Dia buatlah sejenis bahan yang boleh menghilangkan bulu roma. Macam kering lah kalau kita kata tak, ibaratnya begitu. Dan sejak hari itu ubat dan merpati dijadikan. Kononnya. Ini cerita. Sebab dan musabab kejadian ubat dan juga burung merpati. Baik, ini ada dalam kitab tafsir tuan-tuan. Dan kisah ini ada diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Muhammad Ka'ab Al-Qurazi, As-Sa'di dan Ibnu Jurayj dan lain-lain. Jadi kisah ini adalah kisah yang tidak sahih lah, kan? Kisah Israiliyat ada penjelasannya selepas ini. Baik. Jangan ke mana-mana. Okey, riwayat Israiliyat batil berkenaan dengan kisah Nabi Sulaiman dan Balqis. Riwayat ini ada menjelaskan ayat-ayat tentang istana tadi yang lantainya kaca. Antaranya adalah dalam tafsir Al-Khazin. Dalam tafsir Al-Khazin. Ni. Dikatakan bahawa penyebab Nabi Sulaiman nak pindahkan singgah sana ataupun istana. Baik, kita pun maklum jap siapa boleh pindahkan istana Balqis ni, kan? Supaya okey duduk depan mata aku dak kalau bahasa kita cerita ni di Jerusalem sana. Sebagaimana riwayat Wahab maknanya Wahab bin Munabbih lah. Kan Wahab ni daripada Muhammad bin Ka'ab dan selain daripada mereka bahawa syaitan khawatir Nabi Sulaiman menikahi Balqis. Kan? Mana syaitan ni dia risau. Kalau Nabi Sulaiman ini kahwin dengan Balqis kerana mak Balqis ini tadi kita dah tahu keturunan jin. Dalam kisah yang Israiliyat tadi itu, mereka takut bahawa bila Balqis beranak, anak mereka akan mengabdi dan menjadi hamba suruhan kepada Nabi Sulaiman selamanya. Atas dasar itulah kata popok syaitan ini, mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Balqis kepada Nabi Sulaiman. Sesungguhnya pada akalnya Balqis ada sesuatu dan mana ada kuranglah, supaya Nabi Sulaiman tahu yang Balqis ni ada cacat celah umpamanya dan kakinya macam kaki hema ataupun keldai. Kan ada bulu di kaki lah. Dan bila dengar cerita tadi, Nabi Sulaiman pun nak ujilah kecerdasan Balqis dengan memindahkan istana dia dan buat istana
yang baru ni kan, Nabi Sulaiman pun buat istana dia yang baru untuk membuktikan ucapan syaitan dengan melihat kepada kedua betisnya. Baik, dan akhirnya istana Balqis ni dibawa. Yang duduk di mana? Duduk di Sabak sana lah kan, duduk di Sabak ni dipindahkan. Ini dalam cerita ni dipindahkan oleh seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah yang kita kata okey, tak belum sampai sekelip mata dah. Ini cerita. Kan, yang dipindahkan oleh seorang hamba Allah, padahal dia bukan nabi, dia juga bukan jin ifrit, tapi dia diberikan ilmu oleh Allah Taala, kan? Dan kebanyakan ataupun menurut ahli tafsir, orang tadi itu ada ilmu Allah. Lelaki tadi bernama Asaf ataupun sebahagian menyebut Asif bin Barkhaya, iaitu menteri kepada Nabi Sulaiman sendiri. Kan? Dan dia dikenali sebagai orang yang soleh dan takwa. Dia ni wali lah, dikatakan dia sebagai wali, dan dia ada rahsia tertentulah, Ismul Azam, kan, nama-nama yang besar ni. Dan bila dia berdoa dan menyebutkan maknanya doa dia ni, hajat dia ni akan dia makbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta maka dalam konteks nak pindahkan istana tadi itu, begitulah bila dia berdoa, sekelip mata lebih cepat pantas daripada keupayaan jin ifrit ni yang kita tahu. Itu cerita yang saya sendirilah, mungkin tuan-tuan pun sama juga dengar daripada zaman kecil lagi. Kan, betul ke tidak? Wallahu a'lam. Kan, tidak ada satu rekod yang sahih yang menunjukkan, kan. Jadi, habis macam mana ustaz, nak terima ke tidak? Kita cerita ini adalah kisah yang tidak sahih. Itu je lah, kan. Baik. Dr. Muhammad Abu Syahbah dalam buku dia Israiliyat dan Hadis Palsu dalam kitab-kitab tafsir, dia kata bahawa kisah yang kita bincangkan tadi itu adalah pembohongan semata. Kan, ini adalah antara ilmuwan yang banyak mengkaji dan menulis perihal Israiliyat. Kan, ini cerita ubak dulu dah. Ubak dan merpati hanya dijadikan untuk Balqis. Satu. Yang keduanya, jadi seolah-olah bila buat istana ni, Balqis pun masuklah, dia pun angkat kain. Ibarat kata kalau kita pun macamlah Nabi ni tak ada kerja lain. Kan? Nabi itu tidak ada kerja lain bagi Nabi Sulaiman melainkan untuk nak menghilangkan bulu roma ataupun bulu betis si Ratu Balqis tadi. Kata Dr. Muhammad Abu Syahbah, ini merupakan tuduhan yang melampau, yang gila kepada para Nabi. Sebab apa? Sebab takkanlah fi'il perangai perbuatan Nabi buat macam tu. Kalau kita sendiri pun tuan-tuan, kalau kita tengoklah tok guru kita, orang alim ataupun juga pemimpin kita, ada yang jenis perangai yang agak nakal pun kita rasa pelik. Kecuali memang pemimpin yang tidak layak untuk diangkat, orang salah pilih. Kan, orang tak tahu peribadi dia, kan, tak tahu fi'il perangai dia. Tapi kalau dalam konteks seorang guru, yang contohnya, takkanlah dia buat perangai yang sebegitu, itu merupakan fitnah kepada tok guru tadi, kepada pemimpin tadi. Jadi begitulah juga dalam konteks orang Yahudi ni, kan, mereka mahu menunjukkan mereka dalam bentuk tertarik dan hanyut dengan kecantikan wanita. Takkanlah nabi-nabi ni begitu. Kalau kata pada tok alim kita pun, tok guru kita takkanlah tengok begitu. Kecuali memang ada perangai tok guru pun sama juga, pantang tengok orang perempuan dahi licin, wih, kan? Mata tak berkelip dah. Kuku adalah wal-iyazbillah min zalik. Jadi dia boleh membawa fitnah kepada individu dan kepada agama. Jadi begitulah, bermakna dapat diringkaskan bahawa kisah ini, kisah yang kita ceritakan tadi adalah kisah yang tidak ada sumber yang sahih, dan dia adalah pembohongan semata-mata. Tapi bagi orang awam, mungkin dia kata dah ada dalam kitab tafsir. Bab kata saya sebutkan minggu hari Selasa, hari ni hari apa? Hari Sabtu dah, hari Selasa baru ni, yang saya duduk sembang dengan isteri saya.
Kan dalam kitab tafsir ada dituliskan, contohnya Imam Ibnu Jarir atau Tabari ke misalnya, dia menyebutkan Ibnu Abbas berkata begini kan. Jadi mungkin pada orang awam dia kata Imam At-Tabari ni yang meninggal 310, Ibnu Abbas ni sahabat, taklah jauh, mungkin dalam sekitar 250 tahun ya kan. Jadi takkanlah tak tahu, takkanlah tak betul. Sedangkan dari sudut sanad sudah terputus kan. Sepatutnya antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari misalnya yang meninggal 310 Hijrah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meninggal bila? Saya pun tak ingatlah. Kita andaikanlah akhir 9 tahun pertama lah kan. Jadi mungkin dalam sekitar 150 tahun beza. Artinya mungkin ada 2 ataupun 3 lapis selang antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Jarir ni. Jadi bila dia cerita begitu, secara automatiknya riwayat tadi adalah riwayat yang tidak sahih. Kan, walaupun diambil cerita tadi daripada Ibnu Abbas dari sudut kaedah. Kan, yang ni yang perlu diketahui. Bila ada dalam kitab, betul. Tapi dari sudut kaedah penukilan sanad dan kesahihan cerita tadi adalah cerita yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Sebab sanadnya adalah terputus. Ini yang base kepada sanad. Kan? Jadi tinggallah kitab hadis sahaja yang masih lagi mengekalkan sanad sampai hari inilah. Setelah dibukukan, maka ulama yang selepas itu tidak lagi memanjangkan kan sanad. Dah dibukukan, dah okeylah kira. Baik. Ada lagi cerita. Ini ekstra ni, ini perencah ni. Ada juga riwayat dihikayatkan bahawa Balqis minta daripada Nabi Sulaiman ni 2 benda. Nombor 1, dia minta air. Kan, dia minta air yang bukan datang daripada langit, bukan dari bumi. Jadi Nabi Sulaiman ni tanya pada manusia, tanya pada pengawal-pengawal dia lah, tak pegawai-pegawai. Tak ada jawapan. Kan, tanya pada jin pun sama juga, tak ada jawapan. Dan tanya pada setan. Setan kata, ni satu benda yang mudah ni. Kan, setan jawab, tak, ini satu benda yang mudah. Setan kata, suruh kuda berlari. Kemudian ambil peluh dia. Lalu, bila dah berpeluh ni, penuhkan bekas peluh kuda tadi, kan, letak dalam bekas hadap. Maka Nabi Sulaiman pun perintahkanlah supaya dibawa kuda, disuruh kuda tadi berlari dan diambil peluh kuda dan dimasukkan dalam bekas. Betul ke nak cerita ni? Kan? Ini diceritakan, benda pun juga tidak betul ada sebut di dalam kisah ataupun di dalam kitab-kitab tafsir yang disebutkan tadi. Dan begitu juga Balqis bertanya tentang warna. Pun sama juga, Nabi Sulaiman ni terkejut kerana dia tak sangkalah dengan soalan tersebut. Kan? Dan Nabi Sulaiman tanya, "Ya Allah, dia telah bertanya kan aku sesuatu yang amat berat rasanya dalam hatiku untuk menyebut pada engkau, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membuatkan soalan yang ditanya oleh Balqis tadi." Baik. Yang ni ada dah berulang cerita bab setan takut kalau Nabi Sulaiman kahwin dengan Balqis. Sebab apa? Sebab kalau dapat anak, mereka akan terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini. Maka syaitan buat macam-macam helah lah untuk nak menghalang perkara tadi. Kan? Jadi benda ni pun sendiri tidak ada sumber yang sahih. Walaupun kita nampak, okey apa tak? Betul lah. Kan? Supaya mereka menyembah Allah. Tetapi perlu diingat, tidak ada sumber yang sahih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Katsir dalam tafsir dia, Al-Quranul Azim, tafsir Quran Azim, juga ada menyebut kisah ini. Sebenarnya corak cerita yang sebegini lebih hampir kalau dikatakan dia ni diambil daripada ahli kitab. Sama ada mereka ni yang dah peluk Islam, sebagaimana contoh yang selalu diberikan iaitu 2 nama, Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabbih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka atas sangkaan mereka bahawa
cerita yang mereka sampaikan itu adalah betul. Walhal sebaliknya, kan? Kita bercakap baik. Ini juga yang saya selalu ulang-ulangkan supaya audiens tahu dan faham agar kita tidak menyalahkan mereka. Kerana pada sangkaan mereka bahawa kisah atau cerita yang disampaikan itu adalah betul. Baik. Kemudian, ini tuan-tuan boleh baca. Baik, yang betulnya tentang pembinaan istana ini, tujuan Nabi Sulaiman AS buat istana dia untuk nak tunjukkan kehebatan kerajaan. Sebab dah kata Balqis ada istana yang hebat, jadi dia juga selaku Nabi dan Rasul yang ada mukjizat tertentu nak tunjukkan. Kan? Dengan tujuan apa dia? Supaya apakah berkeinginan. Maknanya bila awek tengok ni, okey, hebat lagi, kan? Ada harapan nak kahwin sebagaimana yang kita bincang tadi. Tidak. Kan? Jadi tujuannya ialah untuk nak haibah supaya si Ratu Balqis ini ada kesedaran keinsafan untuk menerima agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman AS. Maka Allah beri dia darjat kenabian dan mengatasi kerajaan dan nikmat-nikmat yang lain. Dan adalah tidak betul sama sekali kalau kita katakan bahawa Nabi Sulaiman nak sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kan? Sebab apa buat istana ni? Kerana nak tengok betis perempuan. Contoh yang saya sebutkan tadilah, kita ada ruang rumah kita, kan? Nak masuk ada sebahagian tempat dia buat air kolam, kan? Sebagai tempat saya pergi kat mana dah. Bermakna siapa yang masuk dalam kawasan kediaman tersebut kena tanggalkan selipar ataupun kasut, sebab daripada ibaratnya macam gate lah, pintu pagar ni ada air. Bermakna kita tidak ada pilihan, kan? Jadi orang perempuan macam mana? Kalau muslimat kita ni masuklah, kan? Biarlah dengan pakai stocking dan juga basahlah kaki jubah tu, kan? Kalau diangkat selok nampak betis. Itulah. Takkanlah dari sudut yang kedua, kita selaku tuan rumah, kita nak buat macam tu pasal apa? Kita nak tengok aurat kaum wanita yang memang diharamkan kepada kita orang lelaki. Jadi apatah lagi ulang balik Nabi Allah Sulaiman yang selaku Nabi dan Rasul, mustahil, kan? Sama sekali dia ada perkara ataupun keinginan melihat apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atasnya, iaitu melihat kedua betis Balqis, kan? Jadi ini benda-benda yang di sebalik itu. Baik. Kalau bukan kerana nak tengok Balqis ini, sudah tentulah kita penuh yakin bahawa Nabi dan Rasul, termasuklah juga Nabi Allah Sulaiman ini, mempunyai asas agama yang kuat sebab dia Nabi, kan? Dan akhlak yang terpuji. Dan sudah tentulah dia tidak akan tertarik kepada Balqis tadi, kan? Tidak akan tertarik. Jadi sudah tentulah begitu. Tapi tujuan utamanya ialah untuk nak menarik Ratu Balqis tadi itu, kan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Taala, bahawa dia, yakni Sulaiman ini, dapat buat istana kerana Allah Subhanahu wa Taala lah yang mengizinkannya ataupun yang mengurniakan kehebatan kepada Nabi Sulaiman. Situ, kan, tujuan dia. Makna tujuan dakwah lah sebenarnya. Jadi peristiwa ini antara Nabi Allah Sulaiman dan Balqis ini dapat kita faham bahawa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita, bila sebut pendakwah ni bukan saya saja, tuan-tuan. Semua kita lah, kan? Semua kita ni orang Islam adalah pendakwah. Cuma dalam konteks kemampuan masing-masing. Kan, kemampuan saya okey sekian-sekian. Paling tidak pun saya share lah program-program ilmu sekurang-kurangnya, walaupun saya tak dapat join pada malam ini. Tapi saya share bermakna, kan, dari sudut ganjaran pahala orang yang dapat manfaat daripada majlis ilmu tadi tu, aku dapat juga mudah-mudahannya, kan? Buat setakat mana yang kita
mampu. Tak boleh buat sikit, buat banyak tak. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Jangan tidak buat langsung, dan jangan kita cepat menuding jari pada orang lain. Mungkin orang ni buat sikit dengan kadar kemampuan dia. Macam derma lah kan. Saya derma 50 sen, saya derma RM1, saya derma 20 sen. Kan? Bergantung kepada keikhlasan seseorang tadi. Kan? Apatah lagi, kalau orang yang berada, kan, bagi RM50, RM100 pun tak ada masalah. Dan di situlah ujian kepada dia sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dalam konteks kita ni selaku da'i, semualah, sebab tugas menyampaikan mesej Islam ini bukan tugas ustaz saja, bukan tugas siapa-siapa, dia adalah tanggungjawab kita semua ikut kadar kemampuan kita. Kan? Jadi perlu tengok kepada cara pendekatan demi pendekatan untuk nak yakinkan sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, yang belum Islam, supaya mereka ni dapat melihat keindahan Islam itu sendiri. Kan? Ni orang Islam apa? Bulan puasa tak puasa. Contoh, tak? Time solat kan, yang biasalah luar MCU. Kan? Orang azan, dia selamba je, jadi seolah-olah tak ada apa. Kan? Sedangkan hayya 'ala solat itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Walaupun yang melakukan azan itu adalah Tuk Bilal. Kan? Yang panggil sebenarnya adalah Allah. Kan? Marilah solat. Kan? Sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, oleh kerana itu, yang excited ni dalam dakwah ni kena buatlah sebaik yang mungkin. Maka burung belatuk ataupun burung huk-huk pun samalah juga. Okay. Kemudian last issue 10-16 kita sambung sikit. Kisah hadiah Ratu Balqis. Apa hadiah dia? Sebab disebutkan dalam Al-Quran, ini juga ada unsur Israeliat ni kan, dalam kebanyakan ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ni nama-nama yang sama lah ni, As-Sa'labi, Al-Baghawi, As-Suyuti dan sebagainya menyebut tentang hadiah yang dihantar oleh Balqis kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah Taala, sebab Allah Taala sebutkan ni, wa inni mursilatun ilaihim. Dan sesungguhnya aku, kata Balqis ini, mursilatun ilaihim, aku hantar utusan kepada mereka bihadiyatin, dengan bawa hadiah, fanaziratum bima yarji'una al-mursalun, dan aku akan tunggu apa yang mereka akan bawa balik nanti tak kan. Bila rombongan Balqis ni pergi daripada Sabak ni ke Jerusalem kan, bawa lah macam-macam hadiah ni, dan apa hadiah tadi tu, dan tunggu pula balasan daripada Nabi Sulaiman. Baik, kata Imam Al-Baghawi, Balqis hadiahkan kepada Nabi Sulaiman beberapa orang hamba lelaki dan hamba perempuan. Okey, hamba. Cuma bilangan ada perbezaan pandangan. Kan? Ada perbezaan pandangan. Di sini ada kata 100, ada kata 200 lah. Kita skip. Baik. Yang kedua isunya ialah kata Ibn Abbas, dia silangkan Balqis, dia silangkan pakaian, yang lelaki pakai perempuan, yang perempuan pakai lelaki, supaya tak dapat dikenal pasti hak mana satu, yang mana satu lelaki, mana satu perempuan. Kan? Ni. Baik. Kemudian berapa ramai? Tadi dah disebutkan, ada kata 100, ada kata 200. Okay, fine. Dan ada kata, riwayat Wahab bin Munabih kata 500 lelaki, 500 hamba perempuan. Poin di sini ialah yang kita nampak, okey, ada hadiah, kerana hadiah tadi itu disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Kan ini nak mursilatun. Kan sesungguhnya aku, kata Balqis tadi itu, hantar hadiah ni kan. Ini mursilatun ilaihim bihadiyatin, ada hadiah yang dibawa ataupun yang dihantar oleh Balqis kepada Sulaiman. Apa hadiah dia? Hadiah dia pertama ialah hamba. Berapa ramai? Sekian-sekian banyak. Okey, clear. Kan? Dan juga Balqis memakaikan kepada hamba-hamba tadi itu macam-macam. Ada yang kata gelang yang dibuat daripada belian. Ni tuan-tuan tengok ni. Gelang yang dibuat daripada belian dan permata di lengan.
Kan di leher pula dipakaikan rantai yang dibuat daripada emas, di telinga pula ada subang yang berkilauan dibuat daripada intan permata, contoh. Kan ini ada dalam kitab tafsir ni. Dan manakala hamba perempuan pula okey dipakaikan dengan pakaian lelaki yang huduh dan tak handsome. Tidak sedap dipandang mata. Baik. Habis satu. Itu bentuk hadiah ni kan dibawa oleh hamba tadi tu. Kan? Baik, hamba perempuan pula dia bawa naik 500 ekor kuda, keledai betina. Manakala yang lelaki dia bawa naik kuda. Dia bawa naik kuda. Atas kuda tu pula, setiap kuda tu ada tali kekang yang dibuat daripada emas dan ditatah dengan permata. Betul ke tak ni? Pakaian kuda pula dibuat daripada kain sutera yang colourful lah. Ratu Balqis juga mengutuskan kepada Nabi Sulaiman 5 ketul emas, 5 ketul perak. Kalau pingat emas tak apa. Kita dapat pingat perak ke hari ni? Kau pingat kanser. Itu pun kecoh rak heboh. Jadi Balqis hantar 500 ketul emas. Tak cerita ketul ni ketul besar mana? Besar apa bata tu ke? Kan? Ataupun besar handphone. Kan? Okay, 500 ketul emas, 500 ketul perak dan satu mahkota yang dikelilingi oleh belian dan permata. Dia juga hantar wangian-wangian kasturi, ambar, kayu gaharu, letak dalam beg. Kemudian letak dalam beg ni ada lagi permata. Mahal yang tak berlubang dan manik yang berlubang. Macam-macam ni. Kan? Dan juga macam-macam soalan. Dan Balqis pun tulis surat kepada Nabi Sulaiman berserta dengan hadiah tadi. Okey, apa kata dia? Kan? Apa kata Balqis tadi? Sekiranya kamu ni Nabi, bezakan kepada aku mana antara hamba lelaki dan hamba perempuan. Sebab hamba lelaki hamba perempuan disilangkan pakaian tak? Bila tengok, yang ni lelaki ke perempuan? Dan yang kedua ialah bagi tahu aku apa benda yang ada dalam beg tadi sebelum kamu buka. Tebuklah lubang pada manik tu dengan lurus dan masukkan benang dalam manik tanpa ada bantuan jin dan manusia dan jin. Baik. Ini tag dia lah kan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa hadiyah yal atiyah. Kan, bagai contohlah ada disebutkan di sini. Mungkin yang tuan-tuan yang ada apa asas Arabik ni boleh bacalah. Ini sekadar contoh. Dan juga saya tunjukkan waqtalafu fi adadihim, mereka berselisih tentang bilangan mereka, kata Ibnu Abbas sekian-sekianlah. Baik. Kemudian kita pergi kepada ada juga riwayat yang kata Nabi Sulaiman perintahkan jin supaya memukul ketulan emas dan perak ni, pukul letak atas jalan tu, maknanya yang diterima yang dibawa oleh hamba lelaki dan perempuan tu kan, pukul ketuk ni letak atas jalan sejauh 9 farsah. 9 farsah ni berapa kilometer saya pun lupa lah. Maknanya daripada tempat dia ni kan berapa kilometer kan. Nak ceritanya panjangnya hendaklah sediakan kawasan lapang, ada kenderaan darat dan lautan yang mengagumkan kan. Dan jin telah menyediakan suruhan dia. Kemudian Nabi Sulaiman duduklah di dalam semua ni kan. Panjang ceritanya. Jadi saya ringkaskan. Jadi berdasarkan kepada kisah di atas, betul ke tidak? Cerita ni tuan-tuan boleh cerita, boleh terima ke? Ibarat kata puteri Gunung Ledang lah kan. Hati nyamuk tak didapah berapa. Betul ke tidak? Kisah yang dipaparkan tadi kan, daripada kisah Israiliyat yang bahawa raja mana atas dunia ni yang mampu menyediakan 500 ketulan emas dan 500 ketulan perak di sepanjang 9 farsah ataupun berapa, cuba cari berapa panjang. Jadi rupa-rupanya bila cari-cari ada riwayat kan, ada asal-usul riwayat ini datangnya daripada wanita ahli kitab yang memeluk Islam. Jadi wanita inilah yang bawa cerita. Kan, maknanya kita nampak bahawa kisah ini bersumberkan daripada Israiliyat kan. Jadi salah ke tidak wanita ni? Dia tidak salah kerana apa tuan-tuan? Kerana
pada sangkaannya kisah tadi adalah kan kisah yang betul tak, tidak bersalahan. Namun bila kita fikir dengan logik akal, kan, contohnya ada ke tidak? Maka para cendekiawan ataupun para sarjana yang buat kajian hari ini, bila jumpalah dapat detect sumber daripada ahli kitab, jadi kisah ini adalah kisah yang tidak dapat diterima kerana sumber Israeliat ni tidak ada masalah lah. Kita boleh masuk dalam kategori yang ketiga. Namun dari sudut logik akal, dia tidak dapat diterima oleh logik akal kerana mustahil lah. Kan? Saya tu pun tak pastilah kuku hari ni boleh. Kan raja ni okey, buatlah dia punya hartanya, letaklah sepanjang berapa? 9 farsah kalau 9 kalau kilometer lah sebagai contoh. Kan? Dia punya harta dia emas, perak dan seumpamanya. Boleh logik. Kalau tidak, maka cerita tadi masuk dalam kategori yang tidak dapat diterima oleh akal kita yang waras. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kepada kisah Ratu Balqis ataupun Puteri Sheba, kan, dalam versi the Old Testament, ada 3 poin yang dapat kita ambil lah. Pertama, dari sudut burung tadi, ini kita tak bincang lah. Kalau dalam konteks tafsir, bolehlah kita bincangkan juga ibrah dan seumpamanya, burung yang menjadi perantara ataupun postman, kan, daripada tuan-tuan bayangkanlah, daripada Sabak ke Jerusalem. Baik, yang kedua ialah kehebatan isi surat yang bermula dengan pujian Allah Ta'ala dan isinya yang ringkas dan padat. Ini juga kita tidak bincang. Kalau tuan-tuan boleh bacalah, kan, cerita bab Bismillah Nabi Sulaiman ini. Bismillah Nabi Sulaiman, biasanya masyarakat kita tahu. Mungkin ada yang mengamalkannya lah. Okay, yang ketiganya ialah Balqis. Dia cari jalan untuk nak kirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, itu yang kita bincangkan tadi, kan. Maknanya dalam bab hadiah ni dia hantar hadiah. Jadi betul ke tidak? Betul hadiah tadi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan secara detail. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan secara spesifik, secara jelas detail hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi apa yang penting ialah ibrah di sebalik tadi. Kan? Ibrah di sebalik tadi. Jadi apa yang penting ialah kita mengambil ibrah, pengajaran daripada sumber yang sahih, bukan sumber yang Israeliat, yang tidak sahih. Apatah lagi kalau isi kandungannya tadi itu membawa imej yang buruk ataupun negatif. Mustahil nabi-nabi dan rasul-rasul ada sifat yang sebegitu, kan? Ada sifat yang sebegitu sebab Allah jaga, kan? Allah jaga nabi-nabi dan rasul-rasul ini daripada sifat-sifat yang buruk. Kalau kita manusia, ya, tapi nabi dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, sebagaimana yang kita bincang dalam kuliah yang baru ni tentang ismah, yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nabi-nabi dan rasul daripada melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan hukum dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Ada soalan ke? 10.28. 3.1 juta. Ya, zaman itulah kalau nak estimate bila, kan? Kalau estimate mungkin dalam 1000 tahun sebelum, bermakna dah 3000 tahun. Kalau rakyat 3 juta tu besarlah. Tak? Besar dia punya kerajaan tu dengan rakyat 3 juta pada zaman tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yahudi ni dia melampau-lampau dalam dia punya pendetailan tentang harta, tentang hadiah-hadiah apa semua tu. Adakah disebabkan oleh faktor dia orang ni, kecenderungan dia orang ni terhadap kekayaan harta dunia tu yang mempengaruhi dia punya pentafsiran tu, Ustaz?
Saya tidak nampak begitu. Yang saya nampaknya ialah dari sudut ciri orang Yahudi itu sendiri. Kan? Ciri orang Yahudi itu sendiri, dia rasakan bahawa dia ni adalah apa kita panggil wa inni faddaltukum alal alamin. Kan dia ni Allah lebihkan daripada bangsa-bangsa yang lain. Bila dia rasa dia lebih daripada yang lain, dia rasa macam-macam lah. Kan hebatnya kan. Dan sebagainya tadi. Jadi atas dasar itulah dia, dan dalam pegangan orang Yahudi ni, dalam doktrin dia, mereka menganggap bahawa orang yang bukan Yahudi itu sebagai goyim ataupun sebagai hamba. Sebagai hamba. Kita ni tak ada nilai satu sen pun pada mata mereka. Kalau kita berkawan dengan mereka pun dalam konteks Yahudi-Yahudi lah. Yahudi yang Muslim tu lain cerita lah kan. Mana Yahudi yang pure Yahudi ni, mereka hanya memperalakkan kita saja. Dia nak dapatkan something. Dia bukan ikhlas. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran. Kita pun maklum ayat ini. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan? Jadi kita tahu dah, dengan Yahudi, dengan Nasrani ni, especially Yahudi ni memang tak boleh nak buat apa sekalipun. Kan? Nak buat baik ke, nak MOU, dah. Memang dia dah, orang kata passing dia, dah perangai dia, memang jenis mungkin janji dan tidak berpegang kepada janji. Memang begitu dah sifat dia. Banyak dalam Quran Allah paparkan. Kan? Larangan, okey, keluarlah menangkap ikan hari Sabtu. Allah uji dia dah hari Sabtu banyak dapat hasil. Tapi mereka pergi. Antara jenis bangsa yang suka melawan, suka membantah, yang ingkar, memang itu sifat yang ada disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Kalau orang kata mu ni macam Yahudi, kita marah tak kan? Bermakna ada ciri-ciri sifat-sifat yang membantah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dari sudut genetik ni kita tak jadi Yahudi, tapi dari sudut ciri tadi tu kita boleh jadi jahiliah, kita boleh jadi Yahudi. Ya'udzubillah min zalik. Jadi sifat orang Yahudi memang begitu. Kekal zaman berzaman, daripada zaman Nabi Yaqub lagi tu, tak lepas pada zaman tu sampailah kepada Allah ni pun, sampai kiamat pun memang itulah dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah endorse dah, rakam dah dalam Quran. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, macam kita kata cop matilah materi ni, memang benda tu confirm akan berlaku, dan Allah sekali-kali tidak mendustai, tidak memungkiri apa yang dia sebutkan. Betul lah, kan? Cuma kita kena pasti fail perangai Yahudi ni. Jangan kata Yahudi ada yang baik, ustaz. Kan memanglah dari sudut kemanusiaan, tapi dari sudut hakikatnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan begitu, kan kita kena faham. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik ustaz. Jadi sekali lagi lah, kalau tidak ada soalan kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana mengikuti program anjuran Akademi Tadabbur Malaysia yang dibawakan secara langsung dan juga percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau ada yang nak infak ni, bolehlah infak kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As.